Jauh orangnya, jauh datang, asal usulnya daripada Taiping, Perak. Ustaz kita ni jauh, kemudian bertugas dan menetap di Rawang, Selangor. Saya rasa ini adalah pertama kali kita jemput penceramah jauh daripada Muar ni. Sedikit tentang latar belakang penceramah kita. Bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward VII, Taiping. Kemudian menyambungkan pengajian di SMK Agama Yayasan Al-Khairiyah, Baling, Kedah. Kemudian menyambung pengajiannya di peringkat pengajian tinggi di University Al-Azhar Mesir dalam di Azhar Mesir, pendidikan degree. Kemudian menyambung peringkat master dalam bidang syariah di Universiti Terbuka ataupun Open University Malaysia. Beliau sekarang sedang berkhidmat sebagai guru agama, pendakwah bebas, motivator, dan seringkali terlibat dalam rancangan televisyen, terutamanya dalam RTM, TV Al-Hijrah, Awani sebagai penceramah. Untuk tidak membuang masa, saya persilakan penceramah kita untuk meneruskan majlis kita pada malam ini. Dipersilakan. Nak pakai ni? Boleh pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu benar-benar cintakan Allah, maka ikutlah aku, yakni Nabi Muhammad SAW. Nescaya kamu akan disayangi oleh Allah dan diampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Wa qala Nabi SAW fi hadisihi innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku, kata Nabi Muhammad SAW, diutuskan di atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Benarlah kata Allah dan benarlah kata junjungan besar baginda Nabi kita Muhammad SAW. Makasih kepada ayahanda selaku pengurusi pembuka bicara ceramah malam ini, dan seterusnya tuan pengurusi masjid, surau, jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para habaib, para asatidzah yang saya kasihi, tuan-tuan imam, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, kekanda, adinda, anak anda yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama sekalinya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucap rasa syukur pada Allah Ta'ala, kerana masih lagi Allah Ta'ala memberi ruang dan peluang serta keizinan pada kita semua untuk sama-sama diberi kehidupan buat kali yang seterusnya di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Dan syukur yang tidak terhingga kita ucapkan dengan memperbanyakkan mengucap kalimah zikir dengan lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa alhamdulillah, menyatakan segala puji yang layak kami puji hanya kepadamu wahai Allah, kerana masih lagi Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-hambanya
saat dan ketika ini untuk sama-sama istiqamah di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hamba, dan kita bertitlekan juga sebagai khalifah Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Dan syukur pada Allah Ta'ala kerana pada malam ini Allah gerakkan hati kita bersama-sama dengan keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, untuk datang ke majlis ilmu, untuk datang ke satu majlis yang mana menyuburkan cinta kita kepada Nabi SAW. Ini kali pertama saya sampai di surau tuan-tuan. Ya, kali pertama pagi tadilah. Ini kali kedua sebenarnya. Haji Bakar dia bawa jalan dulu. Saya kata tak payahlah, Haji tak surprise lah malam ni. Rupanya saya kena prank balik. Saya kena tadi saya sebelum nak sampai tadi, saya terpergi satu masjid yang lain, Surau Nurul Iman Al-Bakri. Saya rasa tadi Haji bawa saya tak ada lah jauh macam ni. Nasib baik masih lagi dalam mua. Kalau dia sampai Rawang saya tak patah dah. Jadi Alhamdulillah, bila saya tengok ni kesilapan saya lah, saya tengok balik ya, poster tu rupanya kena patah balik sejauh 8 minit 5 point something kilometer. Alhamdulillah dapat juga kita teruskan, tidaklah masa yang begitu lama. Dan memang kebiasaan ghalibnya ya, kita akan mula lebih kurang waktu macam ni lah. Cuma nak habis tu saya tak pastilah pukul berapa, sebab pengurusi pun tak bagi tahu ya, tak bagi tahu sampai pukul berapa. Saya selalu kalau setiap start kuliah tu ceramah 7.30, tak lama habis lebih kurang lah 7.45 pagi esok. Dah risau dah ni ya. Selalu habis sejam ke sejam suku gitulah ya. Jadi pada malam ini tuan-tuan, terima kasih di atas pihak surau kerana beri ruang dan peluang untuk saya berkongsi sedikit ilmu dan menyuburkan cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan saya kiranya dengan program-program ni, kalau diikutkan tidak terbalas tentang pengorbanan yang kita nak cerita, begitu hebatnya Nabi SAW ke atas umat dia. Baik itu kalau di Johor ni saya dimaklumkan di sambutan Maulid ni, lepas bulan Rabiul Awal dia buat lagi. 3 bulan lepas daripada bulan tu dia akan sambut lagi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Dia akan berhenti kat situ ya. Tapi kami di Selangor Rabiul Awal saja dibuat sambut Maulid. Jadi kat Johor ni saya tengok meriah. Cuma malam ni saya dah berdoa kalau sambut Maulid kat Johor mudah-mudahan tak ada berarak lah. Saya pernah datang tahun lepas ke 2 tahun lepas datang Maulid, disuruh berarak 1.5 km. Gila tu. Ya, jauh nak berarak tu kan. Macam mana kita nak ceramah pula kan. So maknanya Alhamdulillah malam ni tak berarak, mungkin sebabkan hujan sebagainya kan, ataupun memang plan gitu. Dan insyaAllah tuan-tuan ya, bila sebut tentang maulid ni, dia ada mulut juga, ada habuan makan. Baik itu orang yang hadir ni kadang-kadang dia bukan datang dengar ceramah pun, dia datang sebab nak makan je. Baik itu kalau dalam banner atau kalau tuan-tuan dan perempuan perasan selalu ke atas dia tulis ceramah perdana kan? Kemudian dia letak muka ustaz seorang, bawah tu dia tulis makanan disediakan. Orang tengok tu je, orang tengok yang bawah tu. Sebab itu saya banyak mencadangkan pada pengurusi masjid surau. Saya ingat lepas ni kena tukar kot. Yang besar tu kita tak payah tulis ceramah perdana, kita tulis makan perdana. Yang bawah tu ceramah disediakan. Saya ingat ramai lagi datang ya. Tapi kalau ramai sangat tak cukup bajet pula ya. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan ya pengurusi dah jalankan tanggungjawab sebaik mungkin ya. Jawatan kuasa tuan-tuan imam, para asatidzah yang bertungkus lumus nak menjayakan program-program begini. Mudah-mudahan esok tuan-tuan kita ahli qaryah menjadi saksi di hadapan mahkamah Allah. Jawatan kuasa kami sudah menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Bila dah ada wakil di tempat kita ni untuk masuk dalam syurga, dia akan tarik semua-semua yang dia kenal dan dia sayang, dan mungkin daftar tuan-tuan untuk ahli qaryah dia. Jadi mudah-mudahan sebab itu dalam Islam
Nabi suruh kita bersahabat dengan orang baik, sebab orang baik ini juga dia akan dapat tarik untuk manusia masuk ke dalam syurga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebagai permulaannya saya nak sebut dulu tentang berkenaan dengan Nabi kita Muhammad SAW ini adalah manusia insan yang hebat. Sebab itu baginda Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari, "Ya Rasulullah, kam anbiya, berapakah jumlah para nabi yang Allah Ta'ala utuskan atas dunia ni?" Maka Nabi SAW menjawab, "Qala mi'atu alf wa arba'ata wa ishruna alfat." Nabi Allah Ta'ala utuskan atas dunia ni sejumlah 124,000 orang Nabi. Ramai. Dalam 124,000 orang Nabi tadi, maka terselit satu nama yang bernama dengan Muhammad, iaitu membawa maksud yang amat terpuji. Kemudian sahabat dia bertanya pula, "Kam rusul minhum?" Berapakah jumlah rasul di kalangan 124,000 orang Nabi? Maka Nabi SAW menjawab, "Salasa mi'ah wa salasata asyara jaman ghafira." Di antara 124,000 orang Nabi tadi, Allah lantik di kalangan mereka menjadi rasul sebanyak 313. Dalam hadis riwayat yang lain ada Nabi sebut 315. Tak kisahlah, yang pentingnya dalam 313, 315 tadi, maka terselit satu nama yang bernama Muhammad, yang bererti yang amat terpuji. Dalam 313, 315 tadi, maka yang disebut di dalam Al-Quran sebanyak 25 orang Rasul, ya? Bermula Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad. Maka Nabi kita pun terselit salah seorang daripada yang disebut dalam Al-Quran. Dalam 25 orang Rasul tadi, Allah pilih 5 orang untuk diangkat menjadi ulul azmi, iaitu mereka yang menghadapi tentangan hebat di kalangan kaum mereka. Maka di antaranya Nabi Nuh, di antaranya Nabi Ibrahim, di antaranya Nabi Musa, dan di antaranya Nabi Isa, dan yang terakhir sekali Nabi kita Muhammad SAW. Dan dalam 5 tadi yang disebut ulul azmi, terselit nama Nabi kita 25 dalam Rasul, dalam Quran disebut, maka terselit Nabi kita 124,000 orang Nabi, terselit juga Nabi kita. Ada satu orang yang paling terbaik, champion sekali di antara 5 orang ulul azmi tadi, maka itulah Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya Nabi kita ni adalah the best of the people, kata orang Jawa. Dia adalah manusia yang terhebat yang Allah keluarkan di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Sebab itu dalam hidup Nabi, opah ya, panggil opah boleh ke mbah? Opah ya, mbah. Kalau di belah Selangor, mbah juga Jawa kan, mbah ya, opah ada. Ni macam mana ni, ada yang mbah dan opah gaduh pula kan. Panggil lah ya, grandmother, you know. Ada di kalangan, kalau kita tengok melalui sejarah-sejarah yang Nabi SAW dalam hidup Nabi, Nabi tak nak dia saja Allah pandang dia manusia yang paling hebat, tetapi Nabi kita Muhammad SAW sebelum Nabi wafat, Nabi ada minta pada Allah Ta'ala beberapa benda. Sebab itu di dalam satu munajat Nabi 1/3 malam, yang ni ibadat khususiat li Nabi, Nabi akan bangun 1/3 daripada malam, Nabi akan qiyamul lail. Baik itu kalau orang yang mula-mula nak ikut sunnah Nabi, dia kena ikut dulu yang ni. Bangun boleh tak tiap-tiap malam? InsyaAllah tak tahu lagi ya. Kena bangun dulu 1/3 malam. Tapi kebiasaan ghalibnya, kata Sayyidina Anas dan Huzaifah Al-Yamani, Nabi kalau dia malam saja dia akan dirikan 1 rakaat, Nabi akan baca 3 surah panjang. Sama lah Ustaz, awak pun 3 surah juga. Tak sama. Nabi 3 surah depan, kita 3 surah belakang, kan beza tu. Nabi Al-Baqarah, Ali Imran dengan surah An-Nisa, kita qul huwallahu falaq qul binas. Itu pun kalau rajin, kadang-kadangnya qul huwallahu bagi 2 je. Qul huwallahu ahad
Allahus samad. Allahu akbar. Tu kalau rajin lah. Kalau lagi malas lagi dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Mak kita Masya Allah abang selalu qul Allah malam ni surah Al-Qalam. Mula dengan nun. Allahu Akbar. Ada sabar je memang. Satu ayat nun je baca. Siapa pun boleh kan. Ya. Nabi munajat satu malam tu, Nabi tak baca 3 surah. Nabi baca satu ayat saja daripada surah Maidah ayat 118. Ibu-ibu ayah-ayah boleh buka. Apa Nabi baca? Lepas Nabi baca Fatihah, Nabi baca satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sekiranya ya Allah, kalau kamu nak mengazabkan mereka, kamu berhak sebab mereka ini adalah hamba-Mu. Siapa mereka tu? Kita semua. Tapi kalau kau bagi keampunan kepada mereka, fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya kaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. In tu'azibu. Kata Sayyidina Anas, setiap perbuatan Nabi dalam sembahyang, Nabi akan baca ayat ini saja. Bukan setakat sahabat Nabi, tuan-tuan. Zaifah dia pelik tengok Nabi. Tak pernah Nabi ringkas macam ni bacaan. Sahabat di langit sama dia, yang duk turun sama dengan Nabi 23 tahun, tuan-tuan, duk sampaikan wahyu malaikat Jibril. Pelik juga tengok malam tu. Lalu dia turun, tuan-tuan, apa dia kata? Ya Rasulullah, ngapa pendek no baca malam ni? Tapi tak ada cakap apa perak macam ni. Pandai pula malaikat cakap perak kan. Kadang-kadang ada juga, kadang-kadang orang salah faham. Boleh ke malaikat Jibril cakap perak kan? Tuan-tuan, ngapa pendek no sangat baca ya Rasul? Nabi tak jawab. Cuma Nabi angkat tangan, Nabi berdoa, Allahumma firli, Allahumma firli, Allahumma firli. Ya Allah, kau ampunkan dosaku. Wali ummati, ya Allah, kau ampunkanlah dosa umat aku. Nabi minta supaya Allah jamin, beri jaminan dulu sebelum kau ambil nyawa aku. Aku nak juga manusia aku didapat kehebatan, kelebihan berbanding daripada umat lain. Antaranya ialah Nabi minta, tuan-tuan, antaranya ialah dosa kita Allah Ta'ala ni kalau saya tanya depan saya di tuan-tuan semua, Allah Ta'ala kalau nak tanya semua orang nak dosa diampunkan. Apa sebab? Kerana Nabi SAW menyebut, siapa-siapa yang minta ampun pada Allah, Allah ampun dosa dia, esok di padang mahsyar dia akan dibangkitkan seumpama kaman la dzambalah, orang yang tak pernah melakukan dosa di sisi Allah. Baik, itu ada satu lagu, tuan-tuan, cerita tentang harap dosa ni. Apa dia? Ya Allah, sucikanlah hati ini yang selalu melakukan dosa padamu. Ya Allah, ampunilah dosa ini, sesungguhnya Kau Maha Pengampuni kami. Bisa dengar lagu tu? Kita bisa dengar. Selalu dengar lagu Pok Yai. Ya, apa lagu tu? Supaya Allah Ta'ala ni sifat dia Al-Ghafur, Maha Pengampun. Sebab itu kita harapkan tagih simpati kita sebelum Allah ambil nyawa kita. Allah bagi, tuan-tuan, satu benda yang nilai yang begitu besar. Dosa kita diampun, tuan-tuan, ya. Ingat kelebihan yang Allah beri umat Muhammad ni selepas daripada 4 munajat Nabi yang ringkas, 4 perkara yang Nabi SAW dapat dan juga umat dia dapat. Boleh benda ni, tuan-tuan. Sebab siapa boleh jawab lepas habis ceramah ni, dia boleh jawab. Dia boleh makan. Kata pengurusi, siapa nak tambah, dia kena jawab soalan ni. Pertama sekali, Nabi kita dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah ampunkan dosa umat Muhammad ni yang dah lepas dan juga yang akan datang. Perkara yang lama dah dihapus, apatah lagi yang akan datang Allah bagi pada umat Muhammad.
Yang keduanya Allah beri kepada umat Muhammad, apa dia? Aku akan ampunkan segala dosa-dosa umat Muhammad ni selagi mana dia tak buat satu perkara saja. Itulah syirik nama dia, iaitu menyekutukan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga bagi tahu Jibril kepada Muhammad, perkara yang ketiga aku bagi esok di padang mahsyar yang akan mula-mula diperhitungkan amalan, walaupun umat ini agak lambat keluar daripada kalangan manusia, tetapi dia dulu akan diperhitungkan di padang mahsyar esok. Siapa dia? Kitalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang keempat, Allah Ta'ala beri kepada kita, kata Jibril, sampaikan kepada Muhammad kabar gembira, esok di dalam syurga, yang akan masuk ke dalam syurga terlebih dahulu Nabi kita berserta dengan umat dia yang dia sayangi. Siapa tu? Kita semualah. Maknanya Nabi munajat sebelum Nabi meninggal dunia, 4 perkara yang Nabi sudah minta pada Allah. Tak cukup ke pengorbanan Nabi? Tuan-tuan, kalau nak cerita daripada awal Nabi terima wahyu, subhanallah panjang cerita kita. Bukan setakat 7.45 pagi esok, 8.45 lusa baru habis upahnya. Tapi tuan-tuan, saya nak sebut satu lagi pengorbanan Nabi, cinta Nabi pada umat dia, sampai di saat ketika mana Nabi nak ditarikkan nyawa oleh malaikat Israel. Tuan-tuan bayangkan, ketika mana ditariknya, tuan-tuan start daripada bawah. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok orang yang mati ni tuan-tuan, ya, dia kaki dia tuan-tuan akan ke depan. Dia tidak macam kita sekarang ni, kita masih lagi tegak sebab roh ditumpangkan dalam jasad. Cuba cek tengok, ke depan ke tegak ke? Oh, takut lagi kan. Tarik ni atas tak tahan tu, tarik ni atas tu. Orang yang mati dia begitu keadaan dia. Apa sebab? Sebab kerana roh dah tak tumpang di dalam jasad dia. Tapi Nabi kita tuan-tuan, bila ditarik tuan-tuan dalam keadaan sedikit demi sedikit bila sampai ke dada ni, Nabi terasa sesak nafas. Ketika mana orang yang sedang nazak ini macam-macam. Saya tuan-tuan, pengalaman saya jadi imam, ya. Pengalaman saya jadi imam 3 tahun setengah, 2012 sehingga 2016. Saya ingat jadi imam ni satu perkara yang mudah tuan mesti. Ingat mudah jadi imam, angkat takbir, bagi salam, baca doa, pergi tahlil, makan kambing. Saya ingat itu je. Rupanya jadi imam ni tuan-tuan kena menguruskan pengurusan jenazah. Saya pun tak berapa nak berani, sebab dulu belajar kat Mesir, macam yang anda sebut tadi. Memang tuan-tuan, kita kat Mesir tiap-tiap tahun orang buat daurah khusus jenazah, pengurusan jenazah. Tapi tak takut, sebab apa? Yang jadi jenazah tu kawan kita, kan? Yang jadi jenazah kawan kita, bila kita mandikan dia, air masuk mulut kan? Dia hidup. Bila dah selesai nak mandi, kita dah tunjuk ke kawan-kawan kita, ya? Bila nak kafankan, tak payah angkat pun, bagi tahu, mat, pergi sana kami nak kafan pula. Dia bangun pergi kan? Dia hidup. Bila kita kapan ikat ketat-ketat kan, dia ikat dulu kan, sebelum nak bawa ke liang lahat, ikat. Aduh, dia bunyi duit, kita pun longgar balik kan. Tapi bila mari tuan-tuan jenazah, saya pun tak berani juga tuan-tuan. Sebab itu kalau orang yang tak biasa menguruskan jenazah, dia tak boleh nak menguruskan. Sebab walaupun dia ada ilmu tuan-tuan, dia belajar teori, tapi jenazah tak terhidang depan dia, belum tentu dia tunjuk keberanian ya. Sebab itu bila jadi imam tuan-tuan ya, setahun setengah juga tuan-tuan saya mengelak, alhamdulillah berjaya. Berjaya alhamdulillah. Ya. Tapi nak jadikan cerita 2014 waktu bulan Zulhijjah, orang amal dia, jawatan kuasa masjid saya tuan-tuan, dia pergi amal Kemboja 1.0, buat korban kat sana 321 bahagian. Murah lah. Sebab ada di kalangan kita yang tak mampu nak buat dekat Malaysia. Sebab Malaysia kurang lebih 700 je, 700 sekarang ni. Kalau kat sana dia 320 kan? Dia nak masuk juga bahagiannya, maka dia buat kat sana ramai juga, hampir 20 ke 30 ekor juga tuan-tuan yang dapat korban kat Kemboja tu. Jadi yang tinggal tu saya dengan ada berapa orang JK saja. Tapi yang main, yang pegang, yang uruskan masjid saya lah, sebab saya imam. Pukul 10.30 Tuan Nazir pengesiak di tempoh saya, ustaz datang masjid ustaz. Saya kata haji agak-agak, haji belum masuk Zuhur 1.30 tu. Dia kata bukan main Zuhur ustaz, kita ada tetamu, jenazah datang. Oh sudah. Saya waktu tu apa pula alasan guna pagi ni kan. Saya kata haji, saya nak ustaz jangan ngelak lah, ustaz datang ustaz. Dia dah tahu saya nak mengelak kan. Saya pun tuan-tuan sebab fikir tuan-tuan dah tak ada orang, saya pun pergilah, gagah pergilah. Pergi sampai kata haji tak apa haji, tunggu 5 minit je lagi ya. Saya datang ya. Kemudian bukan 5 minit, setengah jam lepas tu saya datang. Takut
Tuhan ketahui badan besar pun takut Bila sampai-sampai saja tuan-tuan, tempat pertama saya menuju mana? Bilik mayat. Bila saya buka pintu bilik mayat tu tuan-tuan, saya tengok apa? Ada seorang siap, dia memang standby dah. Dia ni memang kental lah. Dia memang 20 tahun menguruskan jenazah. Dia kata dia dapat tanda-tanda. Kalau nak tahu orang mati tu, dekat rumah cangkul bergolak, dia punya apa? Dia punya keranda bergerak, macam-macam lah tanda-tanda dia. Ada bunyi suatu bau kapur baru. Dia boleh cerita dah dulu. Dia dah arwah dah tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan, bila masuk saja tuan-tuan, saya tengok jenazah mayat tu, ya Allah, ni dia punya dalam keadaan jasad dia dah tak macam orang yang baru mati, dah hampir kebiru-biruan. Tapi tak adalah sampai macam biru kapek ni. Ya. Dia dah macam biru-biru gitu. Saya pegang tuan-tuan, sejuk. Saya pegang, saya kata, Haji, kita tak boleh lama-lama dah Haji ni. Kita kena uruskan segera mayat ni. Dia kata, memang Ustaz, kalau ikut kita kena cepat. Tapi kenapa Ustaz lambat? Aku kena balik. Saya kata, Haji, tak apa, kita start dulu ya. Kebetulan pula hari tu saya ambil side silap, pot silap. Saya duduk sebelah paip. Jadi saya lah kena buka paip tu. Saya buka paip, saya pun Bismillahirrahmanirrahim mula. Sambil-sambil tu saya mula, saya gosok lah. Tapi gosok tak tengok muka mayat tu lah, takut juga. Takut dia kejip mata, susah kan. Tak tidur aku kan. Saya pun mandi kat 5 minit. Gosok. Jangan tak gosok kan. Thumb spider kan. Saya pun gosok. Haji tu tuan-tuan ni, dia kata, Ustaz teruskan dululah. Haji nak pergi mana Haji? Tadi saya berani tuan-tuan, sebab 2 hidup 1 mati, okey lah. Ini kali sudah tinggal one by one lah. Draw lah. Saya kata, Haji nak pergi mana? Saya nak pergi berak jap. Dalam hati aku waktu ni lah nak berak ni kan. Saya kata, Haji, jangan lambat sangat tau. Dia pun keluar tuan-tuan, saya tengok dia butuh pintu tu. Waktu tu hati saya tuan-tuan sorang-sorang. Saya dengan dia, dengan mayat tu tuan-tuan ya. Waktu tu saya, Tuhan yang ketahui, hanya Tuhan yang tahu UNIC ya. Bila saya duduk sorang-sorang dengan dia, saya pun duduk gosok. Tempat yang sama, tak berubah pun. Tak berubah pun, takut kan. Jadi bila tengok seminit tak balik, 2 minit tak balik, 3 minit, sampai kat 7 minit tak balik tuan-tuan. Sebab seminit duduk dalam bilik mayat, dia rasa macam sehari. Tak percaya, pergi cari bilik mayat kat masjid, pergi duduk dengan sehari. Cicak dalam boleh dengar bunyi. Aku kata sudah ni kata. Lain kali saya buat keputusan tuan-tuan, habis 7 minit tak datang, saya tutup paip, saya pun pergi berak juga. Senang, dua-dua senang duduk sana. Tapi yang seronok je bila masih masuk tandas dengan berak tu, saya buat isyarat kat dia. Dia balas dia. Macam dah lah, yang penting dua-dua ada kat situ. Tapi bukan saya nak cerita pasal berak pun. Tengok saat ni cerita Maulid Rasul dapat berak katanya. Dah nak sebut ni tuan-tuan ya, macam-macam tugas kita. Nabi suruh kita nguruskan jenazah ni. Sebab itu dalam hidup berkomuniti ni tuan-tuan ingat, Nabi pentingkan antaranya hidup berjiran, hidup bermasyarakat. Jangan kita bersorangan. Apabila jadi situasi macam ini, kematian, antaranya dia akan cari juga orang masjid, orang surau gitu. Dia akan jadi juga, dia cari juga tuan-tuan untuk imam. Untuk apa? Maklumkan bahawa kematian berada di rumah. Ni kadang-kadang ada sampai yang tak kenal tu imam. Ada sampai tak kenal tu imam. Dia cari saya, Haji, Ustaz, saya nak tanya, boleh tak saya jumpa Ustaz Abdul Jalil? Aku dah tu. Dia cari siapa pula Abdul Jalil? Saya pun kata, Ustaz Jalil tak ada sekarang ni, dia ada kejap lagi. Lain lepas Zuhur datang lah. Dia pun datang. Dia jumpa saya. Ustaz ingat tadi saya tanya Ustaz, mana Ustaz Abdul Jalil? Saya lah Ustaz Abdul Jalil. Nampak lain macam Ustaz semakin putih. Itu kurang ajar tu soalan tu. Habis tu dia tengok kita malam itu gelap lah kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian ya. Jadi bila sampai macam tu sekali tuan-tuan, ada yang tak kenal imam, yang tak kenal pengurusi, yang paling malang sekali tu. Baik itu dalam Islam Nabi ajar, idza mata fatba'hu. Bila ada satu kematian, maka pergilah ikut pengurusan tersebut. Baik dari sudut kita menguruskan mandinya, kafannya, kemudian kita solatnya, kemudian dalam hal keadaan kita ke bumi. Nabi kata siapa yang solat bagi orang menghormati jenazah tersebut, pahala dia akan dapat 1 qirat. Sahabat kata, ya Rasul, berapa jumlah 1 qirat tu? Nak tahu pahala 1 qirat? Itulah seumpama Jabal Uhud. Siapa yang biasa pergi Madinah, dia tengoklah Jabal Uhud. Mekah dia dapat tengoklah. Dia pergi umrah kan, dibawa ke Jabal Uhud. Ni besar Jabal Uhud ni tuan-tuan. Itu baru kita solat 4 takbir, tak ada rukuk tuan-tuan.
Lepas tu pergi pula ke Pegumian. Waktu tu tuan-tuan kita dapat lagi satu kirat. Sebab itu saya tuan-tuan, kita bawa jemaah. Saya pesan pada jemaah-jemaah. Saya dengan Ustaz Haslin Bahri Muslim Bollywood, terpesan jemaah-jemaah sekalian, lepas semayang jangan bangun lagi, duduk rehat kejap. Sebab kejap lagi imam akan sebut as-salatu 'alal amwat, kan? Semayang mayat jap. Dia bagi tahu gitu. Tapi tak ada cakap Melayu, kan? Ini maksudnya semayang. Kita nak dapat satu kirat. Kalau tak boleh masuk kat baket, kalau tak boleh masuk kat perkuburan, sekurang-kurangnya kita sudah dapat satu pahala. Ini kelebihan. Allah bagi tuan-tuan kelebihan kepada umat Muhammad SAW. Pahala yang cukup mudah. Fa innaha tuzakirul akhirah. Dia dapat mengingatkan kita pun akan jadi macam pakcik ni. Kita akan jadi macam Tok Wan ni, kita akan jadi macam Mbah ni, kita akan jadi macam grandmother ni. Baik itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi ketika mana sebelum dikeluarkan roh, bila sampai kat sini ya, Nabi rasa sakit sesak nafas. Kata Ka'ab bin Malik, orang yang dalam keadaan sedang nazak ni, nafas dia tuan-tuan seumpama diletakkan di atas dadanya 70 bukit. Letak 70 bukit, bukan busuk bukit. Yang bernafasnya hanyalah satu jarum yang dicucuk lubang. Begitulah perumpamaannya. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cuba nazak dulu, lepas tu bagi tahu kami macam mana. Tapi dah nazak tak boleh patah balik je. Tuan-tuan, ni orang sedang nazak ni, kata Ka'ab bin Malik, itu perumpamaan dia. Nabi bila tengok sampai macam ni, sakit sakaratul maut, apa Nabi minta? Wahai malaikat, kamu tarik nyawa aku ni macam mana? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dah tarik dalam keadaan begitu lembut, seperti mana yang Allah sebut dalam surah An-Nazi'at ayat pertama dan ayat yang kedua. Apa dia? Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dalam keadaan rentapan yang dahsyat, ditarik keluar roh daripada jasad. Bayangkan orang itu tuan-tuan tak sempat bertaubat kepada Allah, macam mana dia nak bertemu dengan Allah? Tetapi ada satu golongan yang malaikat tarik dengan penuh kelembutan. Wan-nashitati nashta, itulah yang ditarik ke atas jasad baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi rasa sakit tak? Nabi rasa sakit sampai Nabi kata, ya Allah, kalau boleh ya Allah, kau himpunkan sakit sakaratul maut di kalangan umat aku ni, biar aku yang tanggung. Nabi nak tuan-tuan supaya Allah simpunkan sakit sakaratul maut. Haji Bakar, Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siok, semua kita ni Nabi tanggung. Sebab kenapa? Sakit nak keluar roh daripada jasad. Allah bagi tak? Allah Ta'ala tak bagi. Sebab kerana sakaratul maut ini habuan kita seorang-seorang. Tapi Nabi ajar pada kita satu doa. Kita boleh amal doa ni. Apa dia? Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Tuan-tuan ikut saya boleh? Allahumma. Kuat sikit tuan-tuan. Siapa kuat dapat bunga telur katanya. Allahumma. Oh, semangat bunga telur rumahnya. A'inni ala sakaratil maut. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Allahumma barik lana. Ikut juga tu ya. Lapar dah ji. Sabarlah awal lagi. Kan baru melantak tadi kan. Allahumma inni ala sakaratil maut. Ya Allah, kau bantulah ya Allah kami ketika mana kami berhadapan dengan sakarat. Amalkan doa ni Pak. Kita semua amalkan doa ni sebab apa? Kematian ini tuan-tuan dia tak menentu. Bila-bila masa, ustaz, kami baru 35 tahun. Jangan ingat 35 tak meninggal. Jangan ingat 40 tak meninggal. Jangan ingat 53 tak meninggal, nak tunggu 60. Jangan. Sebab mati ni seorang pun tak tahu. Kalau mereka tahu, nescaya mereka akan tangguh berkenaan dengan taubat. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian ya, dalam hidup kita kena faham satu je. Satu je tuan-tuan. Hidup kita atas dunia ni tak lain tak bukan tuan-tuan nak tunjuk kita ni anak manusia yang boleh menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Bila kita boleh buat benda ni, insya-Allah tuan-tuan, apa saja yang datang depan kita, apa saja ujian yang datang depan kita, kita dapat hadapi dengan tenang.
Baik itu saya ustaz ni tuan-tuan yang mengajar orang tentang rukun iman, yang mengajar orang tentang rukun Islam. Kadang-kadang bila Allah datang ujian tuan-tuan buat diri saya, berat nak terima. 2016 6 hari 2015 6 hari bulan 10 2015, bayangkan kita baru balik minggu lepas, jumpa family ayah dengan mak, tiba-tiba dapat tahu ayah kita accident. 48 hari terlantar di hospital Taiping, tak cakap koma. Ni checkpoint dia tuan-tuan, kena di belakang, jatuh 48 hari koma, dan akhir dia meninggal 6 bulan 10. Bayangkan, kita mengajar orang tuan-tuan berkenaan dengan iman, kita mengajar orang Islam, tapi bila Allah uji, 2 bulan juga saya tak kuliah tuan-tuan, 2 bulan juga saya tak jadi imam. Apa sebab? Nak terima kehilangan orang yang kita sayang begitu susah. Tapi nak jadikan cerita, bila satu hari tuan-tuan saya dipanggil di Selangor FM. Selangor FM, saya di konti radio ni Selangor FM sebulan sekali, minggu ketiga. Tuan-tuan kat sini mungkin Johor FM kan, Selangor FM tuan-tuan. Bila saya sampai, kita dekat sana pengisian 10 minit, kemudian berhenti kejap, break pasal lagu. Jadi bila DJ Abang Long tu, memang top lah DJ Abang Long di Selangor FM ni, dia putar satu lagu Iwan Dandut, cerita tentang sifat ketuhanan, tiada Tuhan selain Allah. Tuan-tuan buka dalam YouTube atau YouTube lah, YouTube itu keejaan lama. Tulis kat situ tiada Tuhan selain Allah, keluar Iwan Dandut. Apa dia lagu dia? Bunyi dia, siapa bagi hidup Allah, siapa bagi mati Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saya kalau bawa anak saya pergi kuliah, anak saya sambut Allah tu, siapa bagi nikmat Allah, siapa bagi rezeki Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Isteri kata, abang, takkan anak-anak dia pun nak juga nyanyi? Saya pun nyanyi, siapa bagi isteri, dia sambut Allah, siapa bagi tambah lagi, tak boleh. Itu saya tak ajar, pandai jawab tu. Mulut tak baik, hati okey kot ya. Tuan-tuan ya, bila kita dengar tuan pengisi lagu ni, rupanya bila ditanya dia jawab, siapa bagi hidup, Allah pinjam Allah, siapa bagi mati Allah. Last sekali dia jawab, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kan? Rupanya tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kalau tuan-tuan perhati elok-elok, hayati seawal kita daripada rahim saja tuan-tuan, bila nak masuk ke alam dunia, keluar saja, orang pertama yang akan mengajar kalimah la ilaha illallah ni bapak-bapak kita ni. Dia akan azan, kan tuan? Ingat ke? Azan ke nyanyi lagu apa? Azan kan? Azan. Baik itu kita jangan tunggu sampai kat muar baru nak azan pada anak. Keluar isteri kita dah bersalin. Apa mana tahu 9 bulan bersalin pula. Mustahil Ustaz. Tak mustahil. Dapat anak pula ni, kita dia tugas kita suami bukan kata keluarkan produk saja. Ni kita kena tanggung, kena laksanakan tanggungjawab pertama sekali, bagi tahu pada anak kita, nak kamu hidup atas dunia ni, pertama sekali kena kenal Tuhan kamu. Kamu kena ingat komuniti kamu, musafir kamu dalam atas dunia ni 60-70 tahun kamu melekatkan ibadat kamu kepada Allah, segala-galanya untuk Allah, la ilaha illallah. Baik itu hikmah dia tuan-tuan, kenapa kita azan pada anak kita ni, apa sebab? Ulama kata dua. Pertamanya, bapa ajar pada anak tu kalimah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Sedap tak? Ini bila 2,500 kan? Lepas tu kalau di kami di Selangor tuan-tuan, saya panel imam, select imam.
Jadi kita cari imam. Kalau masjid-masjid besar-besar ni, dia mesti dah cari imam yang suara sedap-sedap sikit. Sebab apa? Bila orang tengok datang jemaah daripada musafir, dia tengok imam masjid bukan main berjuta-juta, tapi imam baca ya Allah siratal ladzina an'amta alaihim. Ngam-ngam pada ni. Ini jauh tak jauh ni kan. Mesti masjid paling tidak dia select. Lepas tu dia minta, Ustaz tolong Ustaz select imam. Saya pun okey, tak ada masalah kan. Kita pun tengok bacaan. Kalau dicamaikan sudah tajwid tuan-tuan, insya-Allah. Itu kadang-kadang kesian tuan-tuan masjid-masjid kampung, ya Allah. Azan pun kadang-kadang tak berapa nak tak nak haji. Sampai tu tahap kalau azan tu sambil duduk. Sambil duduk azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita dengar macam tu kan. Apa masalah haji kan? Yalah Ustaz, cukup lah Ustaz, 270 helong kami. Dikira 200. Saya di Masjid Ar-Radaman-Sara tuan-tuan ni, dia punya bilan macam ni, grandmother. Apa ya? Mbah tu. Dia punya azan, hayya 'alas salat. Jarang dapat yang bilan macam tu. Saya habis-habis ceramah, Ji, macam mana Ji boleh suara sedap macam ni kemudian panjang pula tarik? Dia kata, Ustaz elong kami 2,500. Patutlah. Dia beza dengan 200 tu kan. 200 je cukup-cukup huruf ya kan. Tapi surau dia tak kira benda tu kan. Surau dia tak ada elah, ikhlas ya. Tapi tuan-tuan, ni jasad benda-benda yang kita bila sebut tentang masjid, bila sebut tentang surau, tuan-tuan kena ingatlah. Benda ni saya sebut, selalu saya sebut cerita tuan-tuan di Selangor khususnya yang berlaku terjadi di Selangor. Sebab orang yang dalam hati dia tuan-tuan sentiasa imarah tempat ibadat masjid, tempat surau, apatah lagi kutip tuan-tuan benda-benda yang najis, tai cicak, Allah muliakan dia. Allah muliakan dia. Buktinya tuan-tuan, orang duk tag dalam FB saya tuan-tuan. Orang duk tag dalam FB saya satu kisah namanya Husin Gila. Tuan-tuan biasa dengar kisah Husin Gila ni. Kisah Husin Gila yang baru ni dibuat telemovie tuan-tuan. Dia buat pula tukar nama, bukan Husin Gila, Firdaus Gila. Nah, tuan-tuan, apa amalan yang dia buat dalam hidup dia tuan-tuan? Separuh daripada waras dia tuan-tuan, Allah jadikan dia tak berapa nak waras. Sebab kerana mungkin tekanan emosi, sebab kerana dia duduk bersama pak tiri atau mak tiri dia. Dan akhirnya tuan-tuan ya, bila walaupun dia dalam keadaan tak waras, tapi tiap-tiap malam dia tak pernah miss datang kat masjid kampung dia tu. Apa dia buat? Dia akan kutip cicak, simpan dalam poket dia. Cuba tuan-tuan tanya Tok Siap, ada tak dalam poket dia cicak? Tak terlintas hati kita kan? Pemikiran kita boleh kumpul. Habis tu dia kira 1, 2, 3. Hari ni 100 jumlah cicak. Dia seronok tuan-tuan. Lepas habis daripada itu, dia tak selesai kat situ. Dia pergi pula toilet. Apa dia buat? Dia akan cuci toilet. Malam dia masuk. Esok belum tentu lagi selesai tuan-tuan. Dia cuci dia punya toilet tu. Orang tengok, apa benda Husin buat lama sangat dalam toilet tu. Bila tengok tuan-tuan Husin tengah cuci toilet, tapi tuan-tuan dengan tak, kita pun tak terfikir tuan-tuan, dia cuci dengan berus gigi dia. Itu yang lambat nak selesai je. Sampai JK kata, Sin, kita beli berus lah biar besar, bila cepat sikit kamu keluar. Dia kata tak payah, biar lagi lama aku duduk dalam rumah Allah, lagi lama banyak aku bersih tempat ibadat, lagi banyak pahala yang aku dapat. Tuan-tuan, orang gila boleh cerita tentang pahala, tambah orang yang tak gila kan? Tuan-tuan, bila kita tengok macam tu, ya Allah, satu hari nak ditakdirkan tuan-tuan ya, Zuhur tuan-tuan dah tak ada orang nak azan. Dia pun Husin tiba-tiba pula dia datang, dia tengok tak azan-azan lagi kat tempat tu. Lalu dia masuk tuan-tuan, apa dia buat? Dia azan. Dia minta siap-siap pun serba salah nak bagi, sebab takut tak dia sebut benda-benda apa kan. Tapi sebab kerana orang gila ni di luar kotak tuan-tuan, kita pun tak tahu apa dia akan buat. Kalau dia bunuh sekalipun, dia bukan balik kena bunuh balik, sebab dia orang gila, terlepas daripada hukuman. Maka bila dia azan saja tuan-tuan, orang semua terkejut tuan-tuan. Rupanya Husin dia mempunyai suara yang lunak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal yang duduk dalam rumah tadi tak senang. Siapa pula cabar aku untuk musim ke depan ni? Aku tergugat dah, dia jadi tergugat. Datang juga tuan-tuan nak tengok siapa azan. Rupanya tengok Husin Gila azan. Subhanallah. Lepas-lepas habis azan tuan-tuan, imam kata apa? Sin, ya Husin terus keluar lah. Dia orang gila tak berapa nak cerdik.
Sampai imam kata, Husin, kamu nak pergi mana Husin? Marilah duduk sama dengan kami, semayang sekali dengan kami. Apa jawab Husin? Orang gila tak wajib semayang. Dia punya jawapan tu memang skema dalam fiqh tu lulus lah. Tapi nak cerita ni tuan-tuan ya, dia tak kira dalam bab jaga rumah Allah, datang imarah rumah Allah, sampai satu tahap bila Allah Ta'ala tuan-tuan takdir kehidupan dia hidup sampai 2016 ke 2017 saja. Jadi waktu tu tuan-tuan ya, bila dapat tahu dia meninggal dunia, siapa yang menguruskan dia tu tuan-tuan ya, 5 minit tuan-tuan tak boleh nak mengurus. Sebab apa? Menangis tengok jenazah Husin. Kalau dulu waktu dia hidup orang tak nak duduk dengan dia sebab bau busuk. Tuan-tuan boleh type dalam Google, tengok type kat situ Husin gila, keluar gambar dia dengan rambut dan sebagainya. Kalau dulu atas dunia orang tak nak cakap mulut dia busuk, tapi diceritakan tuan-tuan satu bau yang tak pernah kami bau sebelum daripada ni ada pada jasad Husin. Bila kami menguruskan jenazah mudah saja. Bila kami solat ramai yang datang. Bila nak pergi ke kebuminya jasad Husin ni, seolah-olah macam awan ni melindungi kami ni. Ya Allah, menangis tuan-tuan. Mereka para ahli qaryah ni tuan-tuan sebulan seolah-olah merasakan Husin gila masih ada kat tempat mereka. Sampai macam tu sekali. Ni saya cerita ni tuan-tuan, Allah datangkan peristiwa tu dekat dengan zaman kita. Ada yang kadang-kadang cerita tu kita boleh ambil iktibar. Tapi janganlah tuan-tuan dengar kisah gila ni minta doa gila kot. Ya Allah, ya Tuhanku, gilakanlah aku ya Allah. Jangan macam tu. Tapi nak cerita tuan-tuan, amalan yang dilakukan tu kita pun tak sangka tuan-tuan. Sebab kerana sedikit saja tuan-tuan, itu kita kena buang dalam hati kita ni. Dalam hati kita tuan-tuan kena buang benda-benda yang busuk-busuk, hasad. Sebab apa? Sebab dalam hati ni kata Nabi, kalau baik, baiklah luarannya. Kalau buruk dalam ya, maka buruklah segala-galanya. Hatta saya sebut tuan-tuan, bukan kata peringkat kita orang masyarakat, orang awam ni. Kadang-kadang jawatan kuasa yang lama pun jawatan kuasa yang baru tak sekepala. Dia tak calon Bilal tahun ni. Dia mula dah iri hati. Sampai dia tak buah hati tuan-tuan, dia pergi jumpa bomoh. Di bomohnya Bilal yang baru dapat ni. Ini cerita betul tuan-tuan. Sebab yang kenanya pak mentua aku. 3 tahun setengah tuan-tuan. Batuk ni tuan-tuan. Tiap-tiap waktu saya kata pergi jumpa doktor. Dia kata pergi jumpa doktor. Sampai hospital Sungai Buloh, scan tak ada apa. Elok tuan-tuan. Bila pergi Syifa baru kata lah, ni ada orang hantar satu-satu. Bayangkan tuan-tuan ni perasaan dalaman ni. Padahal kita fikir-fikir kalau Elon Bilal ni bukan banyak sangat tuan-tuan bilang kampung. 270. Dia pergi bomoh pun 370, rugi 100. Tapi yang penting puas hati Syafiq. Penting puas hati tu. Ni sebab itu dalaman ni tuan-tuan. Bayangkan orang yang buat tu tuan-tuan mati tuan-tuan, tak sempat kita minta maaf. Macam mana keadaan kita esok di hadapan mahkamah Allah? Selesai dengan Allah Ta'ala, tetapi dengan hamba ni Allah Ta'ala suruh kita minta selesaikan. Sebab itu Nabi perjuangkan dulu. Antara benda yang Nabi SAW minta pada Allah, pertama Nabi dapat ialah pahala kita tuan-tuan Allah gandakan. Satu amalan yang kita buat, pahala berganda. Baik itu kalau tuan-tuan semayang solat berjamaah ni, dapat berapa pahala tuan-tuan? 27. Tuan-tuan tengok kalau dalam setahun tuan-tuan semayang konsisten solat berjamaah 27, hujan kan. Kalau 27 tuan-tuan konsisten dalam masa setahun, seumpama macam kita hidup 27 tahun. Nabi dah fikir dah masa depan umat dia. Umat aku ni Allah bagi tak macam umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh panjang umur dia. Allah rakamkan dalam surah Nuh kadang-kadang sampai 1500 tahun. Panjang tak umur Nabi Nuh? Esok tuan-tuan manusia semua akan dihimpunkan di padang mahsyar ni. Kita akan saling tanya-tanya. Tuan-tuan bayangkan kita jumpa umat Nabi Nuh. Nabi Nuh tanya, Ji, berapa umur Ji? Ji kata, aku setakat 63 ya. 63 umur aku. Kita pun tanya balik, Haji umur apa Haji? Umur saya 1437. Panjangnya umur ni. Bila tanya saya, patutlah umat Nabi Nuh memang panjang-panjang kan. Tapi umat Nabi Nuh pelik balik, dia tengok kita. Ji, kenapa umur kamu pendek tapi pahala lebih banyak daripada kamu? Itu kelebihan kita.
Umat Muhammad walaupun 60-70 tahun, tetapi pahala dia digandakan. Sebab itu jangan tinggal solat berjamaah. Ibu-ibu jangan tinggal solat berjamaah, ya. Ikut suami. Kadang-kadang ikut suami ni lepas Isyak dia tak tahu, tak jumpa jalan pulang. Dia jumpa kedai janda. Sama je rupanya kat sini kan, abang-abang. Dia kalau pergi dengan orang rumah, abang rumah dia tak boleh potong kan. Lepas tu ikut. Tapi kadang-kadang perempuan ni kan, dalam sebulan tu dia tak boleh datang seminggu, ya. Allah datangkan uzur syar'i kat dia. Ibu juga peluang lagi dapat pahala. Jangan rasa susah hati. Sebab saya ada kuliah muslimat, tuan-tuan. Orang perempuan ni mengadu, ustaz kami tak macam suami kami, ustaz. Apa sebab? Ialah kami nak buat amal ibadat solat berjamaah tak boleh sebulan on time, tak boleh. Kami kadang-kadang Allah ABC tau. Bukan air batu campur. Lah makan kerjanya. Allah bagi cuti. Kan ABC kan? Tuan-tuan, Allah bagi cuti. Oh, bagi cuti. Tapi ibu masih lagi peluang dapat pahala. Macam mana cara dia? Malam ni yang kita selama 7 hari tu kita tak boleh nak datang masjid surau kita ni. Kita tanya, bang, malam ni abang nak pakai sampin warna nak warna apa? Kita tolong serika kan? Kemudian kita tolong serika baju dia, kita tolong serika seluar dia. Kita letak siap-siap butang dia. Jangan sampai dia minta, "Pah, butang baju aku mana pah?" Itu lain dia pergi dengan. Jangan sampai dia minta macam tu kan. Biar kita letak butang siap-siap. Tuan-tuan bayangkan, ibu-ibu ya, pahala kita setiap langkah yang disebut dalam hadis tu. Siapa melangkah menuju ke masjid, Allah bagi pahala dia, catat kebaikan pada dia dan menghapuskan dosa-dosa kecil. Setiap langkah tu Allah Ta'ala bagi kepada suami. Isteri pun yang tolong serika sampin baju dengan seluar tadi, dia pun turut mendapat saham. Apa sebab? Sebab kerana ibulah abang datang surau pakai seluar. Kalau tidak, baju saja tak pakai seluar. Ditukkan sampin. Dengan sebab kerana ibulah abang pakai baju. Kalau tidak, dia pakai pagoda ya. Tuan-tuan ya, baik itu Allah Ta'ala tak pernah kedekut pahala. Bantu suami pergi masjid pun dapat pahala. Tambah-tambah bantu suami bina masjid, lagi pahala besar ni. Yang belakang tu kami tak terima, Ustaz. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian ya. Sifat pahala, walaupun satu amalan, Allah ganda-gandakan. Pertama, Nabi perjuangkan dalam hidup Nabi 23 tahun. Tuan-tuan bayangkan ibu-ibu ya, Nabi nak terima Quran ni bukan senang. Kalau kita baca dalam sejarah, Nabi sampai berpeluh-peluh. Kata Zaid bin Harisah, Nabi kita Muhammad SAW, dia kalau duduk dalam majlis ilmu, sampaikan tazkirah, tuan-tuan, Nabi akan duduk rapat-rapat macam tu. Cuma kita modify sikit, bukan setakat rapat lutut, rapat dinding. Tu biasa. Tadi saya pergi di Masjid Jamiat Setongkat kan. Apa nama? Paris Setongkat. Apa dah? Ya Setongkat lah bunyi belakang tu. Saya ingat masjid itu tuan-tuan banyak tongkat, rupanya banyak tiang. Yang seronoknya bila ceramah tu ya, bila ceramah tak nampak orang, nampak tiang. Nampak tiang kan. Sebab itu kalau saya pun tak nafikan benda ni bukan setakat di Johor, di Muar saja. Di Selangor pun macam tu lah. Kadang-kadang apa habis tu tuan-tuan semua pakai cari tiang. Saya ingat mungkin tiang tu diwakaf oleh dia sendiri kat bawah ni kan. Yang terbaru saya dengar rupanya bukan setakat wakaf, pajak tiap-tiap tahun. Sampai macam tu sekali, pajak tiap tahun. Lepas tu tiang tu tak ada orang lain, dia lah. Tak percaya tengok, kali kedua saya datang haji duduk sini jugalah tempat dia kan. Nah, kita dah memang biasa, tapi yang penting datang haji, datang majlis ilmu, datang. Sebab apa? Majlis kita nak suntik cinta pada Nabi SAW. Kata Nabi perjuangkan. Kedua, apa dia Nabi perjuangkan? Bukan setakat pahala digandakan. Ni kita punya saham ni Allah Ta'ala akan kekalkan sampai bila? Hatta yaumul qiyamah. Baik itu Nabi pernah menyebut dalam sebuah hadis, apabila matinya anak Adam. Baik itu tuan-tuan, saya bila tengok tuan-tuan jemaah-jemaah yang hadir dalam solat jenazah, saya bagi tahu hadirin hadirat sekalian, lepas ni jom kita pergi ke perkuburan. Kita dengar tazkirah, kita dengar talqin. Sebab apa? Talqin tu dia mengingatkan pada kita orang hidup ni. Lepas tu kalau saya baca, saya tak baca talqin, saya akan tazkirah atas kubur. Apa yang saya akan sebut? Wahai si fulan bin si fulan, sesungguhnya kamu telah meninggalkan orang yang kamu sayang.
Kamu dah tinggalkan isteri yang kamu sayang, suami yang kamu sayang, anak-anak yang kamu sayang. Ketahuilah wahai si fulan bin si fulan, yang akan menjadi sahabat kamu di alam barzakh ini adalah teman kamu, ialah amalan kamu. Dia akan menjadi sahabat. Ingatlah wahai si fulan, bila kami lepas daripada talqin tazkirah ni, kami akan pulang, takkan bersama-sama dengan kamu. Akan datang pula dua orang malaikat yang akan bertanya kepada kamu, man rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, ma aqidatuka, man ikhwanuka, ma ilmuka bihadzal rajul. Ustaz, boleh ke kami jawab Arab ni? Kami tak belajar Ustaz. Jawa boleh tak? Yang nak jawab esok bukan kita punya mulut kita, bukan ilmu kita, tidak. Yang nak jawab adalah amalan. Lepas tu bila kita cerita tuan-tuan antara gambaran di padang mahsyar esok, mahsyar, akhirat, syurga, neraka, di tengah-tengah tu tuan-tuan Allah adakan satu penghubung di antara mahsyar dengan akhirat ni. Dia letak satu titi. Ini panggil titi apa? Titi si? Okey tu. Titi sirat sebut tadi. Di Perak Sebor ni dia kata titi serong. Itu parit bunta je. Titi serong mana ada titi serong? Titi sirat lurus. Yang Nabi kata lebih tajam daripada mata pedang, kemudian lebih halus daripada selai rambut. Ya ke Ustaz? Ustaz saja pun nampak 90 kilo. Itu soalan kuraja je. Yang bertanya pun dia tak perasan 180 juga dia tu. Yang nak melintahnya bukan badan kita, Haji Bakar. Kalau ikutlah badan, Haji Bakar memang jatuh lu. Tapi sebab amalan dia tuan-tuan, tiap tahun kita kadang-kadang, ya Allah, macam mana lah haji ni, ya Allah, Allah bagi dia sihat tuan-tuan, bantu orang. Mana ada keinginan nak pergi umrah, tuan-tuan tak mampu. Kadang-kadang sebab itu, kadang-kadang bila kita bawa jemaah, macam-macam background tuan-tuan, tapi yang betul-betul tuan-tuan rasa diri dia hamba, diri dia begitu-begitu ta'abud, rasa macam rendah diri. Walaupun dia dekat Malaysia tu tuan-tuan ada pangkat jawatan, tapi dia boleh tinggal pangkat jawatan tu demi kerana nak menyahut seruan Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita pergi sana, daripada masuk Madinah nak pergi Mekah, pergi umrah, apa yang kita buat? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku menyahut seruanmu wahai Allah. Maknanya Allah dah jemput kita, dah panggil kita tuan-tuan datang. Sebab itu bukan saja-saja orang yang pergi sebab kerana ikut isteri dia, dia takkan rasa tuan-tuan diri dia dapat kemanisan dalam beribadat di sana. Sebab itu balik sama. Kalau pergi tuan-tuan, mungkinlah dia pergi sekejap lah, pergi Masjidil Haram hari Jumaat kan, ataupun waktu-waktu, tapi balik macam biasa. Memang kadang-kadang kita tengok jemaah, Masya Allah, tabarakallah, duduk kat sana tuan-tuan, tiap-tiap hari berulang. Tiap-tiap hari berulang Masjidil Haram, tapi balik Malaysia haram tak pergi masjid. Pun ada kan. Na'udzubillah apa ya. Biar kita konsisten. Jadikanlah diri kita bila dapat pergi tempat-tempat sana, platform mudah untuk kita berubah diri kita. Sebab itu Nabi SAW tuan-tuan, bila kita talqin tu, kita bagi tahu tuan-tuan, bila datang dua pada orang malaikat, bila ditanya kepada kamu, kamu jawablah dengan tenang, wahai si fulan. Jangan kamu rasa takut, jangan kamu rasa gentar. Oh, kita duduk atas okeylah, cuba duduk bawah kan, terasa juga takut je kan. Tuan-tuan, bila kita sebut macam tu, dapat mengingatkan diri kita bagaimana kita nak menjawab persoalan demi persoalan. Sebab kita bukan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, yang Nabi kata kalaulah ada Nabi selepas daripada aku, itulah Sayyidina Umar. Kita bukan Sayyidina Umar tuan-tuan. Nabi kata kalau Sayyidina Umar lalu kat jalan kita ni, syaitan tak berani lalu tuan-tuan, jalan dilalui oleh Sayyidina Umar. Itu saya sebut Sayyidina Umar, bukan Haji Umar. Haji Umar banyak syaitan ganggu tuan-tuan. Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tuan-tuan, malam dia meninggal dunia, dia datang dalam mimpi anak dia Abdullah bin Umar. Apa dia kata? Wahai anakku, ketahuilah, berimanlah dengan soal jawab yang akan ditanya oleh Munkar Nakir nanti. Dia akan tanya soalan-soalan apa yang siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa akidah, semua tu akan ditanya. Kamu ingat bapa ditanya oleh malaikat Munkar lagi satu soalan, siapa Tuhan kamu? Ayah jawab dengan tenang, ayah jawab Allahu Rabbi. Ketika mana malaikat nak tanya soalan yang kedua, ayah tahan dulu malaikat Munkar Nakir. Tunggu dulu, sebelum kau tanya soalan yang kedua, aku nak tanya kepada kamu, siapa Tuhan kamu? Ditanya balik malaikat Munkar Nakir tu.
Malaikat muka nakir tengok, ai ni siapa tanya siapa ni? Ini Sayyidina Umar tuan-tuan. Haji Umar banyak dia tanya nanti. Kita bukan Sayyidina Umar pun, ya. Itu Nabi perjuangkan tuan-tuan, amalan-amalan sampai hari kiamat akan berselalu. Apa dia? 3 perkara. Pertama, sedekah. Lepas itu tuan-tuan, bila sebut sedekah ni, tuan-tuan, masalah kita kadang-kadang suami, minta maaf saya sebut, kadang-kadang banyak berlaku perceraian yang paling banyak yang disebabkan kerana keculasan tuan-tuan dalam memberi nafkah. Betul ibu? Okeylah, ibu tak angguk tu okeylah, tu maksudnya suami dia laksana dengan sebaik mungkin lah tu. Ustaz tak tahu, kami angguklah hati. Pula dah kan. Ini banyak berlaku perceraian di Selangor dan di mana-mana tuan-tuan, majoritinya adalah disebabkan faktor curang memberi nafkah. Lepas tu bila sebut nafkah ni, Nabi menyebut iza anfaqa rajul, apabila seorang suami beri nafkah kepada ahlihi, ke ahli keluarganya, apa yang disumbang itu Allah pandang dengan satu amalan yang namanya sedekah, satu amal sedekah. Kita akan dapat pahala tak? Dapat. Ni arwah ayah saya dah meninggal 2015 tuan-tuan. Saya yakin dan percaya hari ni saya berkongsi ilmu cerita tentang kisah Nabi pada tuan-tuan. Ayah saya dapat faham saham dia, pahala dia dapat. Apa sebab? 30 tahun tuan-tuan dia pernah sumbang dia punya rezeki, pendapatan dia untuk belajarkan saya sampai ke Universiti Azhar. Tapi hari ini saya gunakan ilmu yang dia bagi beli pulang tu untuk saya sampaikan kepada masyarakat di Johor. Bayangkan setiap putaran kereta saya dapat pahala dia tu. Yakin benda ni. Sebab itu sedekah jariah tau. Kita tabung imarah. Dia buka tuan-tuan. Tiap-tiap kali bawa ustaz kuliah maghrib, tuan-tuan sumbang lah. Tuan-tuan tanya Ustaz Hafiz, apa yang Ustaz Hafiz nak lagi? Apa yang Ustaz Hafiz nak? Ustaz Hafiz kalau macam di Selangor, dia dah pakai kamera dah. Dia dah pakai kamera. Buka dalam tu sekejap je. Tak sampai sehari tuan-tuan, orang dah infak sampai 4-5 ribu. Kita tanya macam tu, saham mudah. Tuan-tuan bayangkan, ni live ni, handphone yang tak seberapa ni, seberapa marah tuan-tuan. Huawei ni kan. Ni dalam handphone yang tak seberapa ni tuan-tuan ya, bila dia live kan dia pancan, orang yang tak tengok kita, tak dapat bersama-sama di surau kita ni tuan-tuan, apa yang dia dengar, kita turut mendapat saham. Baik, itu banyak tanya Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz, apa yang dah cukup Ustaz Hafiz? Bagi tahu kami. InsyaAllah kami akan bantu sekadar mungkin. Tanya dia. Ustaz Hafiz macam mana? Bini cukup? Bini cukup tak? Tu nampak macam tak berani, janggut panjang kan. Nak cerita hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, sedekah jariah. Jangan kita rasa deku, jangan kita sebab kerana benda yang kita sumbang itulah hakikat yang kita punya, yang kita miliki. Yang keduanya, ilmu yang bermanfaat. Ayah-ayah yang saya kasih sekalian, Ustaz, saya bukan belajar sampai Mesir Ustaz. Saya tak tahu nak mengajar anak saya apa. Ni saya dah bagi tips mudah saja. Macam mana nak dapat ilmu yang bermanfaat ni. Ibu panggil anak ibu malam ni, ya. Ayah panggil anak, ayah ajar Fatihah pada anak ayah. Ajar Fatihah pada anak ibu. Sebab Fatihah tu anak kita dia akan baca sampailah dia mati esok. Bila? Waktu sembahyang. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Dia baca dalam sembahyang dia. Mati kita, tuan-tuan bayangkan, kita ni Allah bagi pahala sebab kerana kita lah orang yang pertama yang mengajar anak kita Fatihah. Kami ni ilmu bermanfaat. Kalau macam kami, peluang kami mudah tuan-tuan, kami bersama-sama dengan masyarakat tu sampaikan ilmu. Tapi mungkin kadang-kadang ada yang jenis dia tuan-tuan, dia tak berani nak bercakap, tetapi dia juga tuan-tuan ya, ada kemahiran untuk mengajar orang Al-Quran. Baik, itu sekarang ni kalau mati tak boleh nak baca Quran, benda yang pelik tuan-tuan, malaikat tengok. Sebab apa? Kalau dulu zaman saya nak belajar, memang susah tuan-tuan nak belajar Quran ni. Dalam satu kampung ada seorang ustaz, ada seorang ustazah saja. Nak cari tuan-tuan, lepas maghrib kita pergi cari rumah ustazah tu, kita pergi rumah ustaz tu, tak cari ustaz. Tapi kalau sekarang ustaz ramai di mall ni, saya ingat ramai haji, ramai. Kalau tak boleh tuan-tuan nak pergi jumpa dia, nak pergi ke surau, masa malu ustaz 65 tahun baca Iqra satu, kan malu tu kan. Ya malu tuan-tuan, tak malu kan Iqra satu apa? Malu. Saya tuan-tuan pernah jadi, ada seorang haji dia datang jumpa saya, ustaz esok boleh mengajar saya Iqra dah ustaz? Berapa umur haji? 63. Iqra satu, dia nak baca Iqra satu. Saya kata tak apalah, esok haji datang lah. Tengok jadual saya bertugas, haji datang. Dia datang esok, dia tak bawa Iqra satu ibu. Dia bawa apa? Dia bawa Quran yang paling besar, Quran Imam Tarawih tu. Saya pun pelik, semalam kata tak pandai baca Quran, tapi hari ni dia bawa Quran yang paling besar. Rupanya bila masuk tu saya kata, Haji kata semalam tak pandai baca Quran, kenapa hari ni bawa Quran yang paling besar? Rupanya dalam Quran tu tengah-tengah ada Iqra satu.
Dia punya cover line tu baik mana? Baik mana? Malu kadang-kadang 63 tahun ni keluar satu kan malu tu. Tapi tuan-tuan dia ada usaha. Tapi sekarang kalau nak belajar Quran, saya ingat tak payah tuan-tuan pergi masjid surau, tak apa. Panggil ustaz datang rumah. Ustaz datang rumah saya, ustaz. Nak buat apa? Ni datang rumah saya mengajar anak saya dan isteri saya sekali Quran. Boleh, tak ada masalah. Haji nak berapa kali seminggu? 3 kali boleh tak? InsyaAllah boleh, ustaz. Haji dalam maknanya sebulan ada 12 kali. Haji 4 minggu. Ya 4 minggu. Lebih kurang 12 kali. Jadi ustaz tu konsisten tuan-tuan sebulan 12 kali. Cuma kita tuan rumah kena faham. Bila ustaz datang tu tuan-tuan, bagilah sikit habuan kat ustaz tu, kan? Ustaz pun tuan-tuan dia tak minta banyak sangat mengajar Quran, dalam 2,500 ke 3,000 macam itulah. Rupiah. Bagilah tuan-tuan, ustaz pun orang juga, bukan beruang. Dia pun nak makan, dia datang dengan minyak, bukan dengan air kencing. Dia pun tuan-tuan semua nak jadi macam kita, orang manusia biasa. Lepas itu kalau sekarang, kalau kita tengok isteri kita, anak-anak kita tak boleh baca Quran, tuan-tuan ambil alternatif. Sebelum Allah cabut nyawa kita, bagi didikan agama tuan-tuan pada anak-anak kita. Sebab apa? Saham yang ketiga yang kekal sifat pahalanya ialah anak yang soleh dan anak yang sah doa mak dia. Lepas itu ajar perkara yang kedua. Mak, anak dengan pandai dah doa pada mak ayah lagi. Tanya dia dulu. Kalau dia boleh jawab, baca Allahumma fir lana zunubana. Bagus. Kita akan seronok dah. Sebab apa? Walaupun dalam keadaan duduk di alam barzah, tetapi bila sampai saja waktu semayang antara maghrib nak masuk isyak, anak kita minta Allah ampunkan dosa mak ayah dia. Lepas itu jangan lepas benda ni juga. Kita sebagai ayah, kita ingat mak ayah kita juga. Sebab ulama kata kalau siapa yang tak masukkan doa mak ayah dalam doa dia yang diminta tu, fahuwa madud, doa dia akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Sebab itu kita kena ingat jasa mak ayah kita. Nak balas memang tak mampu nak balas. Macam mana kita ni tuan-tuan yang Nabi tunjuk pada kita pengorbanan Nabi terhadap umat dia. Dan yang ketiganya ialah Nabi perjuangkan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi peluang kepada Nabi untuk Nabi beri syafaat. Sebab itu di setengah tempat macam baru ni dalam ni musim Rabiul Awal memang sibuk ustaz-ustaz tuan-tuan pergi ceramah. Ada satu masjid di masjid di Bukit Jalil. Dia panggil saya tuan-tuan ceramah. Saya pun tak tahu kenapa lah dia cari saya. Mungkin kebetulan nama saya Jalil kot, dia cari berceramah nama Jalil tu kan. Yang di Bukit Jalil orang tengok stadium bola tu kan. Jadi bila saya sampai awal, kita ni VVIP. Dia kata ustaz tolong judge, tolong jadi hakim. Sebab kan apa? Demo ni sambut tuan-tuan sambut Maulid Nabi dengan berarak. Setiap tuan-tuan flag tu dia ada pasukan selawat. Bukan main semangat. Mari grup pertama selawat, kita tengok bunyilah semangat tuan-tuan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Habis tuan-tuan saya berbagi markah lalu depan saya kan. Masuk guru kedua selawat lagi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Habis kita bagi markah. Mari habis grup kedua, masuk grup ketiga. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis guru keempat sampai 15 lagi. Jenuh juga nak tunggu 15 tuan-tuan. Tapi mari satu grup ni tuan-tuan, hilang terus. Mereka suruh berhenti dah ni. Subhanallah. Coba ya. Subhanallah. Subhanallah.
Subhanallah, subhanallah. Oh ini kot. Subhanallah. So berhenti ni tu. Tuan-tuan 15 tuan-tuan kumpulan, 15 jenis selawat tuan-tuan. Meriah ya Allah. Kita bagi markah lah. Tapi dalam banyak-banyak tu ada satu kumpulan saya dengar lain macam dia punya selawat. Rasulullah, Rasulullah, kau satu, tidak punya aku dua. Satu, dua, tiga, hanya kau saja. Walau kita tidak pernah bersua, Rasulullah. Saya rasa macam biasa dengar lagu ni, tapi di mana ya? Rupanya saya timbang-timbang balik. Amalina. Tak boleh. Tapi perempuan ni, kumpulan ni memang kalah lah. Tapi maknanya tuan-tuan, setiap kumpulan tu berselawat, mereka tunjuk selawat tu sebab apa? Nak dapat apa? Nak dapat apa tuan-tuan? Nak dapat apa? Emper. Nah, emper dunia. Syafaat. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan ya. Perjuangkan antara ya Allah kau beri peluang pada aku untuk aku esok beri syafaat. Sebab kenapa? Nabi orang yang pertama sekali yang akan masuk dalam syurga. Nabi bila masuk saja Nabi tengok kosong dalam syurga ini. Sedangkan Nabi nak tengok umat-umat dia pun bersama-sama dengan dia. Apa kata Nabi? Ya Allah beri peluang kepada aku untuk aku mencari umatku di padang mahsyar. Nabi kata pada Allah Ta'ala, Allah kata pergilah, pergi cari umat kamu. Nabi pun carilah seorang-seorang yang banyak berselawat, yang ikut sunnah Nabi, yang sampaikan apa yang selepas daripada kewafatan Nabi. Jadi Nabi akan cari umat-umat dia. Selesai daripada itu, rupanya masih lagi ada umat dia tuan-tuan. Antara titian sirat itu, dia ada 7 lapis neraka tuan-tuan. Manusia umat Muhammad yang tak lepas akan jatuh. Nabi minta pada Allah, ya Allah bagi peluang pada aku untuk aku cari umat aku di dalam neraka ni. Nabi pun tuan-tuan mendapat keizinan. Nabi turun dalam neraka tuan-tuan, Nabi cari. Cuma ada orang tanya, Ustaz, Nabi tak terbakar ke? Orang tanya kan? Nabi takkan terbakar sebab Allah mengharamkan jasad tubuh badan Nabi ni dibakar daripada api neraka Allah Ta'ala. Sebab itu Abdullah bin Zubair pernah tuan-tuan satu hari bila Nabi bekam darah tadi dia minum. Maka pembekam report pada Nabi, ya Rasul, Abdullah bin Zubair sudah minum darah bekam kau ya Rasul. Apa jawab Nabi? Sesungguhnya Allah mengharamkan jasad tubuh badan Abdullah bin Zubair daripada dibakar api neraka. Sebab kenapa? Di dalam diri Abdullah bin Zubair ini mengalir darah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu tuan-tuan, apa yang ada pada Nabi semua hebat-hebat belaka. Ni saya cerita tuan-tuan darah bekam Nabi. Jangan makan darah bekam Tok Imam. Tok Imam pula keji manis dapat pula je. Kan? Aduh. Ini kelebihan Allah beri tuan-tuan pada Nabi SAW. Tapi syarat dia ada beberapa. Pertama sekali, kena banyak selawat pada Nabi ya. Sebab itu selawat pada Nabi ini ya, amalkanlah. Nabi kata siapa yang selawat kepada aku 10 kali di waktu pagi dan petang, maka orang ini tuan-tuan layak untuk aku bagi syafaat kepada dia. Ustaz, selawat apa yang paling afdal? Jawapan dia selawat Ibrahimiyah. Macam mana selawat Ibrahimiyah? Yang kita baca dalam tasyahud akhir tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampailah fil alamin innaka Hamidum Majid. Ulang 10 kali. 10 kali insya-Allah Nabi akan beri syafaat kepada kita. Cuma pengalaman saya, mula-mula saya nak amal ni tuan-tuan, dia jadi keterbiasaan. Biasa dia lepas fil alamin innaka Hamidum Majid, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum nak kedua tu dia masuk Assalamualaikum. Kita pun tengok haji ni apa, bagi salam duduk pun kan. Rupanya dia memang nak amal-amal, insya-Allah kalau 100 kali hilang ya. Lepas tu yang keduanya, nak dapat syafaat daripada Nabi SAW ini ialah kena ada tuan-tuan timbul rasa cinta kepada Nabi ya. Sebab kenapa? Cinta ni Nabi pernah teh pada Sayyidina Umar, wahai Umar, siapa manusia yang kamu sayang? Apa kata Umar? Sesungguhnya aku sayang anak aku, aku sayang isteri aku sayang saudara mara aku, dan tidak lupa juga ya Rasul, aku sayang kamu sebagai kekasih Allah. Lepas Nabi dengar tuan-tuan cinta Umar ni meletakkan diri Nabi paling terakhir, apa kata Nabi? Wahai Umar,
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang daripada kamu wahai Umar, kamu tak meletakkan cinta aku melebihi daripada kamu cinta anak-anak, kemudian bapa kamu manusia sekalian. Berarti tuan-tuan, pertama sekali letaklah Allah Rasul, kemudian barulah mak ayah kita, ya. Sebab itu nak dapat syafaat daripada Nabi, kita kena kasih orang yang kita sayang. Itu Nabi, tuan-tuan, walaupun dalam hidup Nabi tak pernah rasa, tuan-tuan, dalam keadaan didikan sampai Nabi remaja, daripada mak dan ayah Nabi sendiri, Nabi tak rasa. Tapi kita mak ayah, anak pada mak, dia punya hubungan, tuan-tuan, ada satu power. Kalau mak dengan ayah, jaga percakapan, jangan hukum anak, ya? Walaupun anak kita agak nakal sikit, ada yang Spiderman, ada yang Captain America, ada yang Hulk Hogan, macam-macam lah, ya? Ada yang Keribah Hulk, kan Avenger tu macam-macam jenis, ya? Anak saya seorang, tuan-tuan, lelaki. Setakat ni seorang lelaki, ya. Apa benda dia tak panjat, semua dia panjat, Alhamdulillah. Tapi nak cerita lelaki biasa lah, kan? Macam tu. Tapi kita bersyukur, tuan-tuan, sebab kenapa? Ada juga asobah dalam faraid tu. Ni perhabis harta tu, ya. Maksudnya harta kita, kalau lah mana nak tahu kan, esok dah sampai 60-70 tahun, meninggal, anak kita yang tolong settlekan benda ni. Jadi tuan-tuan ni, kita mak ayah ni sentiasa berdoa. Sebab apa? Saya nak tunjuk, tuan-tuan, kadang-kadang ni Allah datangkan uji anak kita usia anak kita remaja. Sebagai contoh, kenal tak Abang Ijam Medicine? Saya tengok abang macam Abang Ijam Medicine. Oh, je seronok dah tu, kembang. Abang Ijam Medicine macam ni, cuma dia janggut dia panjang. Abang Ijam Medicine, kumpulan medicine. Tika begini tercari-cari, sebuah cinta hilang. Saat begini ternanti-nanti, bayangmu sayang. Kan? Kan? Tuan, Abang Ijam Medicine ni, saya forum dengan dia, dia kata, Ustaz, hari ni saya boleh forum, Ustaz, saya boleh cerita tentang hijrah, saya boleh kongsi ilmu dengan masyarakat, saya boleh pergi berdakwah di mana-mana saja, tak kira waktu, Ustaz. Sebab kerana berkat daripada doa mak saya. Ustaz, saya ceritakan dulu waktu saya mula-mula remaja dulu, lepas habis SPM dulu, saya dapat rakam album di Singapura. Saya balik cerita kat mak saya menangis. Mak dia ustazah, bapa dia ustaz. Dia balik cerita, tuan-tuan, rupanya mak dia dan ayah sedang diuji dengan anak yang nyanyi depan orang. Konsep dia pula bercampur lelaki perempuan. Maknanya pesta yang Allah kira, kalau mati kat situ kira macam mana nak letak diri kita, syurga ke neraka, Wallahualam. Tak boleh nilai, tuan-tuan. Dia sedih, tapi mak dia tak pernah hukum dia, tuan-tuan. Mak dia dengan 10 jari lah berdoa dengan rasa kehambaan, kehinaan, minta Allah beri hidayah pada anak dia ni. Alhamdulillah. Hari ni, tuan-tuan, dia berdakwah, kadang-kadang malu kita, tuan-tuan, nak tengok dia. Setiap masa, waktu, tempat dia pergi, masuk saja berdakwah, ajak orang kenal Allah Ta'ala. Sebab itu mak ni power doa. Jangan hukum anak. Kadang-kadang kita tengok, ya Allah, ibu-ibu muda ni, Masya Allah, takut dengar ni. Kamu ni tak habis bodoh lah. Bodoh. Tuan-tuan, jangan pelik lah. Esok bila SPM, keluar keputusan SPM, semua gagal belaka. Kemat, apa benda yang mak tak bagi makan lagi? Mak dah bagi makan macam-macam lah. Apa, mak dah bagi makan pil coklat minda, pil itu, pil kuda, mak bagi telan lah. Apa jenis air lagi ubat mak tak bagi kan? Air ni, air ketum, semua dah mak bagi. Apa sangat benak kamu ni? Anak kita jawab dengan tenang. Apa dia kata? Bu, ayah, saya alhamdulillah Ustaz, ayah, ya, sebab kerana bu tak pernah sebut benda-benda baik kat saya. Bu tetap doa kepada saya, bodoh. Hari ni terbukti kebodohanku. Anak kita jawab macam tu, tuan-tuan, ya. Anak sekarang canggih-canggih, tuan-tuan. Bapa tak bagi tunai janji, dia repeat, tuan-tuan, sampai ketidur, tuan-tuan. Ayah, ya, saya duduk kata anak saya, tuan-tuan, nak pergi tengok Ejen Ali, tak boleh pergi. Dia tuntut sampai sekarang. Sampai ke muar Ejen Ali ni, tuan-tuan. Ayah, kat sini tak ada Ejen Ali ke? Sampai ni tu. Hadirin yang dirahmati Allah, anak pun macam tu lah, ya. Tuan-tuan, sebab itu sekarang ni musim periksa, ya, musim periksa, tuan-tuan. Orang datang jumpa ustaz, jumpa imam-imam, suruh buat air penawar bagi anak, betul tak? Saya pun kadang-kadang pelik, tuan-tuan. Kenapalah, ya Allah, cari lagi ustaz, cari lagi tu imam. Mak sendiri dia boleh baca, sebab mak ni doa power. Kalau tak tahu nak baca doa, buka botol tu, ludah ya, bagi anak minum.
Tapi jangan beria sangat dah. Anak tu minum nak tahu pun ni kan. Patut dia doa dalam hati, ya Allah kau mudahkanlah, terangkanlah hati anak aku ya Allah, kan. Kita mana ada apa-apa kaitan dengan ni, tapi bila dah orang suruh kita doa, kita pun takkan nak tolak kan. Sebab tengok sampul dia sedia nak bagi kat saya kan. Semangat sikit kita pun buka. Ish. Tapi sebelum tu saya ingat pengalaman saya tuan-tuan. Waktu mula-mula orang minta, saya ingat saya tak tahu, tak belajar lagi nak buat air penawar ni daripada bapak saya. Lepas tu saya kata, Ji tak apalah, Haji tunggu 5 minit, saya nak kena baca sikit kat air ni. Jadi Haji tulislah nama Haji dengan anak Haji dengan Haji bin Haji tu. Kemudian Haji tulis sekali dengan alamat tau, supaya doa saya terus pergi rumah Haji. Mana ada imam minta macam tu kan. Ini imam pelik. Habis tuan-tuan saya kata, Haji tak boleh tengok, saya jampi tau. Saya masuk dalam bilik. 5 minit Haji, 5 minit. Saya bukan baca 5 minit pun Tuan Muzi. Saya 3 minit main handset je. 2 minit saya baca pun. Saya pun baca pertama sekali saya ingat kisah Abu Sa'id Al-Khudri kan. Dia baca Fatihah saya. Dia bagi minum clear tu je. Tok kampung tu boleh berlari gitu je. Asal kena ketik dengan apa? Dengan gigit dengan binatang. Jadi saya baca Fatihah, kemudian saya baca selawat, apa pula doa aku nak baca ni. Saya terlintas saya baca doa makan, ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Saya tuan-tuan tutup balik botol, saya kata, Haji, ni bagi anak Haji minum tau. Haji jangan bagi anak Haji minum gogok. Haji minum dalam, bagi dia 1 sudut teh 3 kali sehari tau, macam doktor kan. Pesan gitu lah. Dia balik buat lah kan. Dia balik buat 5 bulan lepas tu dia datang tuan-tuan, dia bawa hadiah kat saya. Dia bawa hadiah. Saya kata, apa pula pasal Haji ni kan. Dia kata, Ustaz nak hadiah Ustaz. Saya kata, ni Haji kenapa ni Haji? Hadiah apa ni? Ni rasuah apa je kan. Ustaz ingat tak 5 bulan yang lepas sebelum anak saya nak ambil SPM? Oh saya ingat Haji, kenapa? Anak saya Alhamdulillah Haji, berkat daripada doa air yang Ustaz buat tu, anak saya dapat 9A. 9A. Dalam hati saya, tu baru baca doa makan tu. Power je ya. Tapi kali kedua tak jadi dah Haji. Jadi sekali tu aja dia. Tapi dia kata anak saya pun kuat makan juga. Sudah betul dia kan. Dia ada kaitan kan. Tuan-tuan ya, doa mak ayah power. Tapi tak apalah, kalau sebab tak tahu datang jumpa ustaz-ustaz pun tuan-tuan, dia pun tak tahu, tapi dia belajar sikit-sikit tuan-tuan. Insya-Allah air ni menenang hati. Tapi dia tengok juga, kalau anak yang jenis masuk sekolah 7.30, keluar sekolah 7.31, tak jadi. Tunjuk muka kat cikgu tak jadi. Tapi kalau yang jenis memang, yang jenis kadang-kadang budak-budak ni kan, dia pandai kat sekolah, dia tak tunjuk muka mak dia. Ada jenis orang macam ni. Di kadang-kadang dekat sekolah memang dia orang paling brilliant, orang paling bijak sekali. Tapi mak dia pun tak tahu waktu bila dia belajar. Tapi mari keputusan straight A. Mari keputusan straight A. Tengok macam Allah, macam mana anakku tak ada masa depan buat ni. Tapi dia lah tuan-tuan yang dapat straight A. Ada orang macam tu. Ya. Sebab itu kalau buat air ni bukan apa, supaya kadang-kadang nak bagi hilang nervous kan. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah, anak pun macam tu jugalah. Doalah mak ayah dia. Walaupun mak ayah dia tak ada kat sini, tetapi tuan-tuan dia akan mendapat saham kepada mak dan ayah dia. Dan begitu juga kita ni dipandang oleh Allah Ta'ala adalah pandang anak yang saleh, yang salihah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi tuan-tuan, kita sambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, antara bendanya inilah, antara nak menunjukkan, menyuburkan semangat masyarakat untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan amalan yang kita lakukan sedikit ini, maka tuan-tuan terbalas kita dengan satu benda yang kita harapkan, ialah Nabi kenal kita. Walaupun Nabi tak pernah bertemu dengan kita, tak pernah tengok wajah kita, tak pernah dalam kuliah ilmu disampaikan oleh kita dengan oleh Nabi, tetapi tuan-tuan, Nabi boleh cam umat dia esok di padang mahsyar disebabkan kerana kita hadir pada malam ini ya. Sebab itu tuan-tuan kena ingat, dalam rumah Allah, tempat rumah Allah Ta'ala ni, kita kena imarah sampai bila? Sampai mati. Jangan sampai orang tolong jemput kita daripada rumah masuk ke rumah Allah. Tidakkah malu ketika itu tuan-tuan? Waktu tu memanglah tuan-tuan, kita dah tak boleh berinteraksi dengan Tok Imam. Tapi Tok Imam duduk sembang. Ada jenis Tok Imam yang jenis tak puas hati dengan mayat ni. Dia duduk sembang dengan pejabat. Roh tu tuan-tuan dia boleh dengar, cuma dia tak boleh. Mam, jangan bawa aku mam. Kalau Tok Imam dengar, Tok Imam pingsan balik.
Tuan-tuan, barzakh maknanya Allah jadikan satu tembok, roh bangun, dia tengok tuan-tuan apa keadaan kalau dia tinggalkan anak-anak, tinggalkan isteri, tinggalkan ahli qaryah dia tuan-tuan dalam keadaan baik. Sebab itu imam bila selesai saja semayang, apa yang disebut? Apa akan kita katakan kepada mayat ini? Sekalian hadirin mengatakan baik kepada jenazah ini. Sebab apa? Kita mendoakan kebaikan, mudah-mudahan bukan setakat di dunia, kebaikan itu sehinggalah di akhirat insya-Allah ya. Mudah-mudahan sedikit sebanyaklah saya harap kita dapat berkongsi pada malam ini. Jelas sejam setengah. Alhamdulillah tuan-tuan, saya tengok seorang pun tak berganjak, alhamdulillah. Ya. Cuma tolak-tolak kaki tu biasalah ya. Tapi dah kerap sangat tu bagi syarat tu. Jangan sampai bangun terajang tu. Ya. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ya dapat kita berkongsi dan menyuntikkan cerita kita. Mudah-mudahan diberi keizinan kita bertemu lain-lain ketika. Mudah-mudahan apa yang baik yang saya sampaikan ini semuanya daripada Allah, yang lemah kelemahan daripada diri saya sendiri. Tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana telah tamat dunia ceramah pada hari ini. Supaya saya kita berharap